Ini bab sembahyang orang yang tidak memperbetulkan, yakni tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, tidak membetulkan belakangnya dalam rukuk dan sujud, yakni tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Badri, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak memadai sembahyang seseorang itu selagi dia tidak yuqimah, selagi dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ataupun selagi dia tidak menetapkan belakangnya dalam rukuk dan sujud, yakni tidak menyempurnakan, tidak ada tumakninah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu masuk seorang lelaki dan dia terus bersembahyang, kemudian datang lalu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dan berkata, perawi berkata, faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, irji', kembali, pergi, yakni semula, fasalli, dan bersembahyanglah, fa innaka lam tusalli, kerana engkau belum lagi bersembahyang tadi. Orang itu pun pergi lalu bersembahyang seperti yang telah dilakukannya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberi salam kepada baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dengan mengucapkan waalaikumsalam. Kemudian baginda bersabda, kembali semula mengerjakan sembahyang, pergi semula bersembahyang, kerana engkau belum lagi bersembahyang. Sehingga orang itu 3 kali melakukan seperti yang telah dilakukannya. Sehingga orang itu melakukan 3 kali, yakni bersembahyang 3 kali. Faqala ar-rajul, selepas itu orang tadi berkata, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, saya tidak pandai lagi selain daripada cara ini, ajarlah saya. Qala, Nabi SAW pun bersabda, idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sembahyang, maka engkau bertakbirlah, kemudian membaca ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang termudah daripada Al-Quran kepadamu. Kemudian rukuklah, sehingga engkau tetap rukuk, tetap dalam rukukmu. Kemudian engkau angkat kepalamu, sehingga engkau tetap berdiri. Kemudian engkau sujud, sehingga engkau tetap bersujud. Kemudian engkau duduk, sehingga engkau tetap duduk. Kemudian engkau melakukan itu semua di dalam semua sembahyangmu, yakni di dalam rakaat sembahyangmu yang baki lagi itu. Qala al-Qa'nabi, meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi daripada Abi Hurairah, dan di akhirnya dia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan begitu, berarti telah sempurnalah sembahyangmu. Dan mana-mana yang engkau kurangi daripada sembahyang itu, berarti engkau telah kurangi dia daripada sembahyangmu. Apa-apa yang tersebut itu engkau kurangi, berarti engkau telah mengurangkan sebahagian daripada sembahyangmu. Wa qala fihi, dan dalam riwayatnya dia berkata, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, apabila engkau hendak bersembahyang, maka engkau sempurnakanlah berwudu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bin Yahya bin Khallad daripada pakciknya bahawa ada seseorang masuk ke masjid, lalu dia menyebutkan sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Qala fihi, di dalamnya perawi ini berkata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak sempurna sembahyang
sesiapa pun, sehingga ataupun selagi tidak dia berwudu dengan meletakkan wudu, yakni pada tempat-tempatnya. Kemudian dia bertakbir dan memuji-muji Allah, wa yuthni alaih, dan itu pun makna sama juga. Wa yaqra'u bima syaa min al-Quran, dan dia membaca apa yang dikehendakinya daripada Al-Quran. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian rukuk sehingga tetap sendi-sendinya. Thumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sehingga ia tetap berdiri. Kemudian dia berkata Allahu Akbar, kemudian sujud sehingga tetap sendi-sendinya. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya. Kemudian sujud sehingga tetap sendi-sendinya. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sehingga tetap duduk, sehingga tetap duduknya. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud sehingga tetap sendi-sendinya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dengan bertakbir ataupun sambil bertakbir. Apabila dia melakukan semua itu, berarti telah sempurnalah sembahyangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi', sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Qala, perawi berkata di dalam riwayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha la tatimmu salatu ahadikum, sesungguhnya tidak sempurna sembahyang seseorang dari kamu selagi dia tidak menyempurnakan wudu seperti mana diperintahkan oleh Allah, dengan membasuh mukanya, kedua tangannya hingga ke siku, dan menyapu kepalanya, dan membasuh kedua kakinya hingga ke buku lali. Kemudian bertakbir dan memuji Allah. Kemudian membaca daripada Al-Quran apa yang Allah izinkan untuknya untuk dibaca di dalam ma adzina lahu fihi, apa yang diizinkan oleh Allah untuk dibacanya. Wa tayassara, dan apa yang termudah. Fadzakara, lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis Hammad yang telah tersebut sebelum ini. Qala, Nabi SAW bersabda, kemudian dia bertakbir lalu bersujud dengan menetapkan wajahnya, yakni mukanya di tempat sujud itu. Qala Hammam berkata, wa rubbama qala, kadang-kadang dia berkata jabhatahu, yakni di tempat wajhahu itu, fayumakkina jabhatahu, gitu. Dia menetapkan dahinya di bumi ataupun di lantai, hatta tatma'inna mafasiluh, sehingga tetap sendi-sendinya, wa tastarkhiyah, dan sehingga tetap sendi-sendinya dan sehingga jadi lembut sendi-sendinya. Kemudian dia bertakbir dan duduk dengan tetap ala maq'adihi, di atas kakinya, wa yuqima sulbahu, dan memperdirikan belakangnya, menegakkan belakangnya. Fawasafa as-salata hakadha, lalu beliau menggambarkan sembahyang itu begini, sebanyak 4 rakaat sehingga seseorang itu selesai. La tatimmu, tidak sempurna sembahyang seseorang daripada kamu selagi dia tidak melakukan begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' kisah ini. Beliau berkata, ini Nabi SAW bersabda, idza qumta, apabila engkau berdiri untuk bersembahyang dengan menghadap ke arah kiblat, engkau bertakbirlah, kemudian bacalah ummul Quran dan apa-apa yang dikehendaki Allah untuk engkau baca. Dan apabila engkau rukuk, maka letaklah kedua tapak tanganmu itu di atas kedua lututmu, wamdud dhahrak, dan ratakan belakangmu, samakan belakangmu. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, apabila engkau bersujud, famakkin bisujudik,
maka tetapkan yakni dahimu dengan sujudmu itu. Fa idza rafa'ta, apabila engkau mengangkat yakni kepala daripada sujud, faq'ud ala fakhidikal yusra, maka engkau duduklah di atas pahamu yang kiri. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berdiri untuk bersembahyang, maka engkau bertakbirlah. Kemudian engkau bacalah apa yang termudah kepadamu daripada Al-Quran. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza jalasta fi wasatis salah, apabila engkau duduk di tengah sembahyang itu, maka engkau duduklah dengan tetap. Waftarish, dan duduk iftirashlah di atas pahamu yang kiri. Yani kamu hamparkan pahamu yang kiri untuk kamu duduk. Thumma tashahhad, kemudian engkau bertasyahudlah. Kemudian bila engkau berdiri, maka engkau lakukanlah seperti itu sehingga engkau menyelesaikan sembahyangmu, yakni sehingga habis sembahyang. Diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu perawi menyebutkan kisah yang tersebut di dalam hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, fatawadda, begini bunyinya, fatawadda, engkau berwuduklah seperti yang Allah perintah kepadamu. Kemudian engkau bertasyahud, kemudian yakni engkau azan, fa'aqim, kemudian engkau iqamat, thumma kabbir, kemudian engkau bertakbir, yakni untuk bersembahyang, takbiratul ihram. Sekiranya engkau ada ingat mana-mana ayat Al-Quran, maka engkau bacalah. Jika tidak, maka bertahmidlah, yakni pujilah Allah, kata alhamdulillah. Wa kabbirhu, atau bertakbirlah, kata Allahu akbar. Wa hallilhu, atau engkau bertahlillah, kata la ilaha illallah. Wa qala fihi, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mengurangkan mana-mana ataupun apa-apa daripadanya, daripada yang tersebut tadi, berarti engkau telah mengurangkan daripada sembahyangmu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Shibl, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada patukan gagak. Yani melarang daripada seseorang itu sujud dengan cepat seperti gagak mematuk sesuatu. Waftirashis sabu', dan duduk seperti binatang buas duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang juga seseorang itu mengambil tempat yang khusus di dalam masjid seperti mana dilakukan oleh unta. Ini lafaz Qutaybah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Salim Al-Barrad, beliau berkata, kami pergi menemui Uqbah bin Amr Al-Ansari, yaitu Aba Mas'ud. Kami pun berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersembahyang di hadapan kami di dalam masjid dengan bertakbir mula-mula sekali. Apabila rukuk, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan meletakkan jari jemarinya di bawah daripada lutut. Ketika dia rukuk tu, tapak tangan itu duduk atas lutut, jadi jari itu di bawah lagi daripada lutut. Wajafa baina mirfaqaih, dan dia merenggangkan kedua sikunya, yakni daripada lambungnya, hatta istaqarra kullu syai'in minhu, sehingga tetap segala sesuatu yang di setiap anggotanya. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqama, sambil berdiri, sehingga tetap segala sesuatu, yakni semasa berdirinya itu. Kemudian beliau bertakbir dan bersujud dan meletakkan kedua tapak tangannya di atas bumi, di atas lantai. Kemudian beliau merenggangkan kedua sikunya, yakni daripada lambungnya, hatta istaqarra, sehingga tetap setiap anggotanya.
Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu duduk sehingga tetap segala anggotanya ketika duduk itu. Fa fa'ala mithla dhalika aidan, begitulah beliau lakukan, begitu juga beliau lakukan pada rakaat-rakaat yang lain. Kemudian beliau bersembahyang 4 rakaat seperti rakaat ini. Kemudian beliau bersembahyang 4 rakaat seperti rakaat ini. Yani beliau melakukan seperti yang tersebut sebelum ni. Itulah dalam bab ni. Babu salati man la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Kedudukan sembahyang orang yang tidak menetapkan belakangnya semasa rukuk dan sujud, yakni tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, yakni tidak ada tumakninah dalam rukuk dan sujudnya. Bagaimana keadaan sembahyangnya? Itu hukumnya. Bab ni. Imam Abu Daud seperti mana biasa dia mari dalil-dalil ulama. Dalil-dalil ulama. Kalau dalil itu berbeza-beza, dia marilah beza. Ada kalanya dalil yang sama, hadis yang sama tu, tapi pandangan berbeza-beza. Maka dia mari hadis tu jelah. Jadi kena tengoklah pula masing-masing imam tu, masing-masing ulama mujtahidin itu, dia nak menyokong pendapat dia tu, nak menguatkan pendapat dia selain daripada hadis yang tidak jelas ni, yang orang lain juga pegang, dia pegang dengan hak mana lagi. Dia kena tengoklah tu pula tempat lain lah, tempat lain. Jadi hadis ini termasuk dalam hadis yang penting. Ini orang panggil hadisul musi salatahu, hadis orang yang tak kena sembahyangnya, tak kena sembahyangnya. Jadi ulama-ulama mengambil kira hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur tu, hak tu kenalah tu, kenalah. Jadi kena tu sebagai apa? Situ khilaf pula. Sebagai rukun ke, atau sebagai hak wajibat ke, atau sebagai hak sunat ke? Situ khilaf. Sebab apa? Hadis-hadis ni tidak, nampaknya tak serupa tu. Ada menyebutkan sebagai hak rukun, ada sebagai hak wajib dan sebagainya. Ada sebut macam-macam. Walau bagaimanapun hadis ini di antara hadis yang penting dalam bab sembahyang ni. Hadis Rifa'ah bin Rafi'. Hadis Rifa'ah ataupun Khallad. Hadis Khallad. Ni hadis Rifa'ah yang meriwayatkan. Sebenarnya yang orang tu yang melakukan beberapa kali sembahyang tu Khallad namanya, Khallad. Khallad bin Rafi'. Sebagaimana yang kita baca tadi, ada nama dia tu, ada nama. Hadis ini menjadi asas kepada orang-orang yang mengatakan i'tidal itu ataupun tumakninah itu sebagai satu rukun dalam sembahyang. Dia menjadi asas hadis ini. Sebab itu dalam syarah ni pun dia sebut, wa hadzal hadis yadullu ala fardiyati ta'dilil arkan. Ini tumakninah dalam rukun-rukun itu. Dalam rukun itu ada tumakninah. Misalnya dalam i'tidal, dalam rukuk ada tumakninah. Ini hadisnya. Alasan orang yang kata wajib tu, orang yang kata rukun tu mana? Inilah hadis ni. Yang berpegang dengan hadis ini tentang kerukunan tumakninah tadi ialah Imam Syafi'i, Malik, di sini disebut Ahmad, Ishaq, dan anak murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf juga berpendapat begini. Sebab itulah mereka ini mengatakan orang yang meninggalkan tumakninah fasadat salatuhu, tak sah sembahyangnya, tak sah sembahyangnya. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Muhammad, anak murid dia seorang lagi, orang panggil tarafain. Kalau dalam istilah
fiqh Hanafi ni orang panggil tarafain. Ni dua orang. Kalau Abu Hanifah dengan Muhammad orang panggil tarafain. Kalau Abu Hanifah dengan Abu Yusuf syaikhain dipanggil. Kalau Abu Yusuf dengan Muhammad dia panggil sahiban. Dua sahabat. Sahibat Abi Hanifah. Begitu. Jadi hak ni Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan ni khilaf. Tuma'ninah dan qarar. Qarar tetap dalam rukuk dan sujud, bukan fardu. Bukan rukun. Bukan rukun. Rukuk tu rukun. Sujud itu rukun. Tetapi tuma'ninah bukan rukun. Beza dah tu. Beza. Jadi hadis ni dia pegang lagu mana? Dia ada cara dia. Hadis ni juga. Orang hak kata rukun tu benda-benda ni saat ni tu, tuma'ninah tu. Hadis ni juga. Cuma dia pandangan tu berbeza. Begitu juga tuma'ninah pada ketika bukan pada rukuk dan sujud sajalah. Pada ketika i'tidal, bangun daripada rukuk tu, pada ketika duduk antara dua sujud itu, serupa juga. Yang ni bagi orang lain, bagi orang-orang yang disebutkan tadi adalah rukun. Bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad tidak rukun. Yang ni semaya tu sah. Sah. Cuma kurang semua. Lepas tu dia sebut di sini Hasan, anak murid Imam Abu Hanifah juga. Anak murid dia nama Hasan ni maksudnya Hasan bin Ziyad. Hasan meriwayatkan daripada Abi Hanifah, orang yang tidak tetap di dalam rukuknya jika dia tu lebih dekat kepada qiyam daripada menyempurnakan rukuk. Nak mana cara tidak tetap langsung dah tu. Lebih dekat kepada berdiri nah. Lebih banyak, lebih kuat berdiri, mana tak sah semaya dia. Kalau sampai setara tu. Ni riwayat daripada Imam Abu Hanifah. Tapi kalau lebih menampakkan rokok, maka itu memadai, cukup. Sebab apa? Iqamatan lil akthar maqam al kull. Sebab dia kira hak lebih banyak, alif mana hak lebih banyak. Jadi kalau hak nampak lebih banyak ala rokok, cukup, sudah memadai. Jadi bagi orang yang mengatakan rukun ni, rukun dia pegang dengan mana? Dia pegang dengan hadis ni lah. Dan hadis Arabi yang akan datang, hak masuk dalam masjid dan dia semaya rekah. Nabi SAW kata, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Semaya semula. Kata kerana mu tak semaya lagi tadi tu. Jadi lepas ni hadis. Jadi dalil mereka ini dia pegang hadis ni kok mana ni? Dari tiga sudut pegangan dia. Yang pertama, Nabi SAW suruh ulang semula. Suruh ulang semula ni menunjukkan bahawa sembahyang tadi tak jadi, tak sah. Baru ada makna suruh semula. Dan tak sah ni kerana terlepas rukun, kerana meninggalkan rukun. Jadi hak dia tinggalkan tugas dia tumakninah. Tumakninah artinya tumakninah ni rukun. Sebab Nabi SAW suruh ulang semula. Tu sah pegangan dia. Yang keduanya, Nabi SAW menafikan dia menunaikan sembahyang tadi. Dia kata sembahyang semula, fa innaka lam tusallimu, tak sembahyang lagi. Jadi walaupun sembahyang tunggang-tunggang tadi tidak sembahyang lagi, dia tak panggil sembahyang. Kalau sah, maknanya orang panggil sembahyang. Ini tak panggil sembahyang, mana tak ada lah sembahyang tu, tak jadi langsung. Apa yang tak jadi tu? Sebab ni menunjukkan bahawa tumakninah itu adalah rukun. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW suruh dia bertumakninah. Dan amar ini, kalau perintah Nabi SAW suruh gitu, menunjukkan fardu. Menunjukkan fardu. Itu cara dia ni berdalil dengan hadis ni. Cara dia beristidlal dengan hadis ni, gitulah dua tiga perkara. Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad pula dia pegang Quran. Hadis ni ada juga depan dia ni. Dia tahu juga hadis ni. Tapi dia tidak pakai. Dia tidak pakai. Ataupun dia pakai dengan cara dia sendiri. Di antaranya
pegangan dia. Dia pegang dengan nombor satu sekali, dia kata kena tengok dulu ayat Quran. Itu cara dia. Hadis ni nombor dua. Nombor satu sekali kena tengok dulu ayat Quran berhubung dengan rokok, sujud ni lagu mana kan? Kita dapati ayat Quran itu berbunyi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Jadi ini perintah di dalam ayat Quran ni semata-mata supaya rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud hak sebut dalam Quran ni dalam semaya lah maksudnya. Mana ada rukuk saja yang diajar kepada kita, rukuk saja gitu. Mana ada lagu tu? Ada dalam semaya lah disuruh ni. Jadi dia sebut rukuk dan sujud. Rukuk ni condong tu, lipat tubuh gitu sampai jadi rukuk tu apa? Sujud ini rendah lagi pada tubuh, apak ke tanah. Letak muka ni ataupun dahi itu ke tanah. Tu. Apabila dia telah buat asas dia, asas rukuk tu sekadar tu, makna dia telah buat dah asas dia. Hak sebut dalam Quran itu rukunnya. Tu dia cara dia lagu lain. Kaedah dia tu lagu lain. Hak sebut dalam Quran itu hak rukun. Yang ni hak mutawatir. Sebab rukun ni kedudukannya tinggi. Jadi hak ni hak sebut suruh gini-gini, hatta yuqima zahrahu fir ruku' was sujud, hatta tatma'inna jalisan ataupun qa'idan dan sebagainya. Hak ni dalam hadis. Dalam Quran tidak ada. Bila dalam Quran tidak ada, kita tak boleh letak tu setara dengan hak dalam Quran. Dia kata. Jadi kalau sekadar gitu tu, orang panggil rokok dah. Sujud walaupun sebentar tak ada tumakninah pun, sujud dah orang panggil. Adapun tumakninah itu apa maknanya? Berarti dawam ala aslil fi'l, berterusan di atas asas fi'il itu, asal fi'il, asal perbuatan rokok. Terus rokok, terus bokok gitu. Bukan rokok bangun selalu tidak, tapi terus. Itu tumakninah. Rokok tu ada dah, cuma tidak terus rokok. Sujud tu ada dah, cuma tidak terus sujud. Terus sujud itulah orang panggil tumakninah, kata dia. Dia kira dari segi usulnya, kalau perintah Allah SWT suruh rokok, dia memadai dengan kita buat hak asal dia tu. Dia tidak menunjukkan kena terus buat. Tidak. Ini dalam perbahasan dari segi usul lah. Dia kata al-amru bil fi'l la yaqtadi ad-dawam. Perintah melakukan sesuatu perkara tidak berarti menyuruh kita melakukannya berterusan, kecuali kena ada dalil lain pun. Kalau tak ada dalil bos sekali gitu, misalnya di sini rokok, dia suruh rokok. Dia suruh rokok. Tidak berarti suruh rokok terus. Tidak. Kecuali kalau ada dalil lain. Jadi demo yang golongan yang pertama tadi kata adalah dalil lain. Hak inilah, ada inilah dalil lain tu. Tak sah dia. Sebab hak ni tidak setara dengan Quran. Dia tak sah. Dia kata ada pun hadis A'rabi dan hadis ini fahuwa minal ahad. Ini termasuk dalam hadis ahad. Fala yasluhu nasikhan lil kitab. Dia tidak layak untuk memansuhkan Quran. Quran itu mutawatir. Hak ni hadis ahad, sahih setara mana pun. Sahih lah, tak apalah sahih tu. Tapi kalau kita ikatkan ayat Quran itu dengan hak ni, berarti mengikut mereka lah. Berarti memansuhkan ayat Quran. Sebab ayat Quran ayat sekatu ya. Kita memansuhkan ayat Quran. Orang lain kata lagu lain lah. Dia bukan sebagai mansuh, dia sebagai mubayyin, sebagai menjelaskan rokok tu lagu mana. Itu beza pendapat lah, tak apalah. Tetapi dia kata ni Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, dia kata hak benda setara ni hak sabit melalui hadis ahad ini boleh dia jadi penyempurna kepada rokok. Jadi tumakninah ini di antara perkara yang menyempurnakan, melengkapkan rokok. Bukan rokok tak ada langsung, ada dah. Kalau nak kira sah-sah dah, cuma tak sempurna. Jadi dia pun kata juga kalau ada tumakninah tu sempurna lah. Dia pun suruh lagu tu, dia pun buat lagu tu. Cuma ini bahas dari segi dalil, Imam Abu Hanifah semaya boleh. Bukan kata dia bahas lagu ni dia semaya ikut dah, ikut sudah. Tidak lagu tu.
Dia sembahyang hak paling molek lah, mengikut dia je. Jadi segala-gala dia buat. Cuma ini bahas dari segi dalil nak pergi sejauh mana, sekat mana tuntutan dia. Itu masing-masing khilaf lah. Jadi dia kata i'tidal ataupun i'tidal pun orang panggil juga. Tumakninah pun orang panggil juga. Dula lah tu istilah. Setengah orang panggil i'tidal, setengah orang panggil tumakninah. Jadi berarti tumakninah ni bagi mereka wajib, bukan fardu. Bukan rukun, wajib. Itu dia. Dia duduk taraf wajib. Sebab hak ni sabit berdasarkan hadis. Jadi kalau tak ada hak wajib ni sembahyang tu sah. Cuma tak sempurna. Tak sempurna. Tak sempurna ni ada benda tu, ada. Tak sempurna. Bukan tak ada langsung. Dan nafi sembahyang di sini, fa innaka lam tusalli, nafi di sini engkau belum sembahyang, yang sembahyang yang sempurna. Engkau belum sembahyang yang sempurna. Mu tak sembahyang lagi tadi, tak sembahyang hak sempurna. Bukan tak sembahyang langsung, bukan tak jadi langsung sembahyangmu tadi. Jadi dah tapi tak sempurna. Jadi Nabi SAW nak ajar hak sempurna. Batal tak ada tumakninah tadi. Dan Nabi SAW suruh dia ulas semula sembahyang tu untuk menampung yang kurang, ataupun sebagai peringatan kepada dia dan kepada orang lain supaya jangan tinggal perkara yang menyempurnakan. Sebab itu Nabi SAW suruh dia ulas semula tu. Serupa dengan Nabi SAW ketika haram arak kan, dia suruh lerak arak tu. Lepas tu bukan suruh lerak arak saja, dia suruh pecah payah-payah arak tu. Apa kena mengena dengan payah tu? Dia kata. Sehingga sahabat kata, lagu mana kalau kita basuh saja. Lepas pada tu Nabi SAW kata, tak apalah nak basuh. Tapi mula-mula dia suruh pecah dulu. Pasal apa? Ini menunjukkan memang tak oseh sungguh. Bekas dia pun pakai pecah, tinggal. Bukan makna sebenarnya nak suruh ada maksud dengan pecah payah tu, tidak. Hak sebenarnya nak suruh buang arak je. Tak boleh minum arak. Tak boleh taruh arak. Payah tu tak ada maksud. Serupa juga di sini. Jadi ini untuk menyempurnakan lagi. Untuk menyempurnakan lagi. Bukan makna hak tu sesuatu yang dituntut, sesuatu yang tak jadi. Kalau tak ada hak tu, tak ada tumakninah tu. Tidak. Ini adalah takmilan lil gharad, untuk menyempurnakan maksud, kata dia. Lepas tu kalau ada tu kata tadi, kalaulah sah, apa Nabi SAW suruh ulas semula sembahyang. Dia pula kata Nabi SAW membiarkan Arabi itu semaya, terus semaya berapa kali tu. Kalaulah semaya tu tak sah, Nabi suruh berhenti lalu, tak boleh elok orang dalam keadaan tak sah semaya, dalam keadaan tak jadi, kata dia. Macam mana dia boleh elok? Misalnya kalau kita semaya, kita ketut, bolehkah kita nak terus semaya? Tak boleh dah batal dah. Supaya juga ni dah tak sah dah. Apa yang elok tu? Dah 3 kali. Mana elok orang buat dalam keadaan tak sah kah? Yang mana bolehlah sembahyang ni dalam keadaan tak ada air sembahyang ke misalnya, ataupun sesuatu yang ada dah perkara yang menyebabkan tak sah sembahyang, kita boleh tu. Gitu. Dia kata, sebab tu dia kata hadis ni juga tak kemah ni, kata dia ni. Dia mau nak pegang ni, tak kemah. Sebab apa? Ia menunjukkan bahawa tidak batal, tidak sampai tak sah. Tapi tidak sempurna. Sebab tu dia suruh ulas pula, nak suruh sempurna. Sembahyang tu sah dah. Sebab kalau tak sah tak boleh elok. Apa dia elok? Dia pun dia kata. Orang-orang yang kata dia elok tu, apa yang Nabi elok, padahal dia batal sembahyang. Dia suruh semula. Dia kata bukan kerana Nabi SAW nak elok dia buat atas dalam keadaan tak sah tu. Sebab Nabi nak tengok, adakah dia buat tadi tu kerana dia terlupa kah, terlalai kah, ataupun lagu mana. Kalau dia buat semula, dia akan jadi molek. Dia nak tahu tu. Sebab tidak pasti, supaya pasti apa punca kesalahan dia tu. Gitu. Dia mahu kata tak boleh lagu tu. Ke mana-mana. Tu ya jadi khilaf. Baik, di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, kalau tinggal hak ni, tumakninah ni, adakah sampai kena sujud sahwi? Sebab bagi mereka kalau meninggalkan hak wajib ni kena sujud sahwi. Supaya meninggalkan Fatihah, sujud sahwi.
kepada dia ada dua pendapat juga. Hak lain-lain pun lagu tu juga, masalah ni pun lagu tu juga, tumakninah ni. Kalau meninggalkan tumakninah kena sujud sahwi ke tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kena sujud sahwi. Ada yang mengatakan tidak, tak payah sujud sahwi. Dia kata, ni mengikut dia. Tak payah sujud sahwi. Ada dua pendapat. Tetapi pengarang ni Badlul Majhud ni dia kata lebih molek, lebih kuat hak kena sujud sahwi itu. Sebab apa? Imam Abu Hanifah ada berkata, mengikut apa yang diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah, akhsha alla tajuza salatuhu, saya bimbang, takut-takut orang yang tidak tumakninah dalam sembahyang dia ni tak sah sembahyang dia. Bimbang sampai peringkat tu. Imam Abu Hanifah pun dia tak sedap juga. Lama kan jadi sampai jadi tak sah. Dengan sebab itu dia kata molek ada sujud sahwi. Lepas tu hadis yang kedua, ada seorang Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Lepas tu masuk salah satu orang yang lain, dia pun sembahyang. Lepas pada pergi sembahyang tu dia pun beri salam, mari jumpa dengan Nabi, beri salam ke Nabi SAW. Nabi SAW pun jawab salam. Bila begitu, apa kata tadilah, Nabi SAW kata pergi sembahyang mula, mu tak sembahyang lagi. Siapa orang ni? Siapa orang ni? Dan bila peristiwa ini berlaku? Jawabnya, orang ini ialah Khalad bin Rafi'. Seperti yang kita sebut tadi, Khalad bin Rafi'. Dalam riwayat-riwayat yang kemudian ini kita baca dah tadi, terjemah dah ada sebut Rifa'ah bin Rafi', yang adik-beradik kepada Khalad. Adik-beradik dia itulah yang banyak meriwayatkan tentang cerita Khalad ini. Jadi Khalad ni cerita ke dia. Khalad bin Rafi', nama dia ni disebutkan dengan terang dalam Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan Khalad bin Rafi' Al-Ansari, orang Ansar dia ni, dan dia telah mati syahid dalam perang Badar. Khalad bin Rafi'. Berarti kisah ni, cerita hak sembahyang ni, hak lagu ni Nabi SAW suruh dia ulas semula sembahyang ni sebelum tu lagi lah, sebelum perang Badar. Dan perang Badar ni berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, lagi awal lagi. Lepas tu lagu mana Abu Hurairah meriwayatkan ini? Ini kan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kan dia masuk Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah. Lagu mana dia meriwayatkan suatu perkara, suatu peristiwa yang berlaku sebelum perang Badar lagi? Boleh jadi orang muskil. Kadang-kadang orang tidak mengaji hadis ni, dia tak faham ni, macam-macam lah. Kerana benda-benda lagu ni jadi masalah kepada dia. Dia kata tengok Abu Hurairah tu berbohong, kata dia. Bohong selalu. Macam mana dia boleh riwayatkan cerita ni? Takkan dia ada sekali. Takkan dia ada sekali. Lepas tu kalau lah dia tak ada sekali, macam mana dia tahu cerita ni? Khalad tu cerita sendiri ke dia? Tak mungkin. Itulah benda. Jadi penyakit, timbul penyakit lah. Hak sebetulnya ni riwayat Abu Hurairah. Mengikut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat ni, mazhab mana pun sepakat. Ni tak ada khilaf ni. Kalau sahabat ni, misalnya Abu Hurairah, dia tak ada, tentu dia riwayat daripada sahabat yang lain. Sahabat yang lain dia tak sebut pun tak apa. Tak sebut pun tak apa. Tu bagi kita tak payah sebut. Ini orang panggil mursal sahabi. Mursal sahabi ni muttafaq. Ulama ni bersepakat tentang boleh dipakai, tak perlu disoal. Tapi kalau bawa daripada sahabat tak boleh. Kalau putus tu sanak putus jadi munqati', putus tu tak boleh, jadi lemah. Bawa pada sahabat. Tapi kalau sahabat tak apa. Tak apa. Sebab apa? Sahabat dia tidak akan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan berdusta. Dia tak layak siapa dia, daripada siapa dia ambil pun tak apa. Sebab hak dia tak layak tu tentu sahabat. Kecuali kalau kita boleh buktikan hak dia tak layak tu tabi'in.
Jarang mana sahabat ni dia meriwayatkan daripada tabi'i, jarang. Kalau dia riwayat pun dia riwayatkan daripada sahabat juga seumpama dia. Jadi kalau daripada sahabat, mengikut kaedah kitanya, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Bila adil tak jadi masalah. Tentu dia tahu. Tidak semestinya kita pun tak kata Abu Hurairah ada pada masa tu. Abu Hurairah ada sekali, pada hadis tidak Islam, kita pun tak kata lah. Tapi apa ya, kita tak ada masalah, tak sibuk, tak bising. Sebab kita faham kaedah, cara dia. Sebab itulah wala tushkalu alaihi riwayat Abi Hurairah lil qadiyah. Kita tidak boleh muskil, tidak patut ditimbulkan kemuskilan kerana riwayat Abu Hurairah. Ini kata dia, ma'a annahu innama aslama sanata sab'in wa waq'atu badrin kanat fi thaniyah. Dia Islam pada tahun yang ke-7, perang Badar pada tahun yang kedua. Li'annahu yahtamil anna Abu Hurairah rawaha an ba'd as-sahabah alladhina syahaduha fa arsalaha. Tu benarnya. Itulah yang kita sebut tadi lah. Jadi kiranya dia ambil daripada mana-mana sahabat yang menyaksikan peristiwa ini, dan dia menyebutkan riwayat ini secara mursal. Ini orang panggil mursal sahabi. Mursal sahabi tak ada siapa pun tak terima. Tak ada siapa pun tak terima. Kalau kata ahli sunnah wal jamaah, ini melepasi sempadan mazhab ini semua terima. Supaya sahabat tu lah adil. Mazhab mana pun, kalau kata ahli sunnah adil belakang, tak ada khilaf. Ada khilaf ni benda lagu lain, macam Tumak Ninuh tadi tu ada lah khilaf tu. Tapi kalau tentang Abu Hurairah ni adil ke, sahabat-sahabat lain semua adil, itu tak ada khilaf. Mursal sahabi semua terima, tak ada khilaf waktu. Ada khilaf orang lain, itu orang panggil khilaf man la yu'taddu bihim. Khilaf orang yang tidak dipakai khilaf ni, tak diambil kira. Kalau khilaf tu buat ke dia khilaf, orang tak kira tu khilaf. Kalau kira dalam dunia ni banyak khilaf. Islam dan kafir tu khilaf lagi. Nabi SAW bawa khilaf lagi, bukan semuanya terima. Lepas tu nak pakai tu lagu. Jadi tak boleh yakin lah, bukan semua terima. Tak boleh. Kalau nak lagu tu padan. Dia ada hak tak khilaf. Fasalla dalam Nasa'i disebutkan dia semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat, menunjukkan bahawa sembahyang ini adalah sembahyang tahiyatul masjid. Gitu. Lepas tu dia pun mari bagi salam. Apa yang cara lagu ni? Maknanya dia sudah tahu dah banyak perkara ni, dia ni khalat dia tahu dah. Maknanya Nabi SAW sudah ajar dah skala pun. Kalau masuk dalam masjid, walaupun Nabi ada, tak usah mari ngadak Nabi dulu, pergi semaya dulu, ngadak Tuhan dulu. Lepas tu baru mari jumpa dengan Nabi SAW, beri salam. Itu adabnya, utamakan Allah daripada Rasulnya. Jadi hak ni lah Imam Abu Hanifah, Imam Malik buat kaedah ni. Allah daripada Rasul. Quran dulu baru hadis. Allah dulu baru Rasul. Dalam segala-galanya kita perhati semua gitu. Kita perhati semua lagi. Mengucap Allah dulu, lepas tu baru Muhammad Rasulullah. Tidak Muhammad Rasulullah dulu. Kalau Muhammad Rasulullah dulu tak ada, tak boleh lagu tu. Kena mula. Tak boleh. Maknanya jelas. Prinsip ni berlaku-belaka di mana-mana pun kita nampak bahawa Allah dah dulu atas, lepas tu Muhammad. Kedudukan. Supaya juga sini. Dia faham molek dah. Dia pun pergi beri salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun kata pergi semula semaya. Tak semaya lagi saat ni tu. Jadi tak semaya lagi tu ada 2 pendapat tadilah. Tak semaya yang sah. Tak semaya yang sempurna. Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan mu tak semaya lagi, semaya yang sempurna. Hak lain-lain tu Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain-lain, mu tak semaya lagi, semaya yang sah. Tadi tu tak jadi semaya tu. Tu dua lah tu situ. Orang tu pergi semula tempat semaya dia tadi, semaya pula kali yang kedua. Semua tak dia juga. Lepas tu dia mari pula beri salam pula. Ini menunjukkan ulama-ulama mengatakan beri salam ni kalau kita pisah sebentar pun, walaupun tidak lindung pun, tapi kita telah buat sesuatu benda lain lah, mari pula kita beri salam pula, tak apa. Kalau tak boleh, tentu Nabi tegur lalu. Nabi ni memang laku tu. Kalau tak kena, dia akan tegur. Tak salah pada dah tadi. Misalnya ada, tidak lagu tu, dia jawab salam. Menunjukkan salam ni banyak kali pun tak apa.
Sebab itu doa. Doa ni kau banyak kau boleh. Nabi SAW pun kata wa'alaikassalam. Jadi wa'alaikumussalam boleh, wa'alaikassalam boleh juga kalau seorang. Dan kalau orang reti bahasa Arab lagi molek lagu tu. Kalau perempuan kat misalnya wa'alaikissalam. Tapi kalau wa'alaikumussalam boleh dah tu pun boleh dah. Laki perempuan ramah seorang pun tak apa, hak tu lah hak biasanya. Tapi kalau nak tengok setengah-setengah hadis tu, kita tengok memang ada beza-beza. Macam sini wa'alaikassalam, ada kepada perempuan dia jawab wa'alaikissalam. Dia beza-beza. Kalau kita pandai lebih baik lagu tu lah. Tapi takut payah lah. Wa'alaikumussalam lah, senang. Jadi sehingga dia buat 3 kali. Lepas tu orang tu pun mari pula. Dia kata demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, saya tak pandai dah nak buat hak selain daripada hak ni. Lagu tu je lah. Kalau buat lagi pun lagu tu ajarlah. Jadi apa yang Nabi SAW tak ajar selalu tadi tu? Sebab dia tak tanya selalu. Dia tak tanya selalu. Kadang-kadang ni pada seseorang tu guru dia tak royak lalu dah, pasal tengok anak murid tu tak tanya. Sebab kadang-kadang kalau kita royak dalam keadaan dia tidak muskil, dia tak ingat lama, benda tu tak ada rega mana kepada anak murid. Tapi kalau lama dia duduk mikir benda tu, bila kita royak ingat lama. Ataupun kita menyebabkan dia jadi tanda tanya, apalah salah ni, dia jadi lama ingat tu. Royak pun dia ingat dengar molek. Sebab itu menjadi masalah besar tu kalau setara tu. Tapi kalau royak selalu, itu faedahnya. Kadang-kadang Nabi SAW dia buat secara praktikal ajaran dia tu. Dia tidak duduk macam kita duduk gini ngaji, gini dah. Dia tengah-tengah duduk buat gitulah pengajaran dia. Apa-apa yang berlaku tu, itu jadi pengajaran dia. Itulah kelas dia. Kelas dia tidak pasti duduk tetap gitu dah. Mana-mana pun kelas dia. Siapa-siapa yang berbetulan tu ada. Semua jadi pengajaran. Tidak kata semua mesti terima benda tu. Seorang dua terima tak apa dah, orang lain boleh pakai dah. Itulah panduannya. Di mana-mana pun. Di mana-mana pun. Tidak kata dalam masjid dah, mana-mana. Sebab tu walaupun dalam masa yang singkat, pengajaran dia tu cukup luas. Seorang dua kepada dah. Tidak semesti kepada semua orang. Misalnya hak ni, peristiwa ni berlaku kepada dia ya. Tapi orang lain pakai lagu ni. Tu kan luas boleh gitu. Nabi SAW pun baru ajar. Dia kata kalau mu bangun untuk sembahyang, kamu takbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Ni dulu kan kita sudah bincang masalah Fatihah baca dalam sembahyang tu. Imam Abu Hanifah dia pegang dengan hadis ni. Dalam hadis ni nak menentukan sembahyang ni. Kalau bagi orang lain selain daripada dia kata sah tak sah ni, dia ajar ni kiranya kalau tak buat lagu ni tak sah. Tu kan. Tapi dia kata tidak sempurna. Tadi dia kata tidak sempurna, tapi dari segi ni dia pegang. Sebab hak ni setara hak sunat dia suruh, hak fardu lagi. Dia faham gitu. Hak fardu lagi baca Quran. Dia tidak kata baca Fatihah. Mana ada baca Fatihah sini dalam hadis ni. Dia pegang tu lah. Ini menunjukkan bahawa Fatihah tu tidak rukun. Termasuk dalam wajibat juga, wajib sembahyang, bukan rukun sembahyang. Dia pegang gitu. Mana dalil dia? Ni hadis. Kalau hadis, jadi hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, la salata kamilah. Tidak ada sembahyang yang sempurna. Dia bagi tu tak apa. Sembahyang tu sah, ada sembahyang tu, cuma sembahyang itu tidak sempurna. Hak siapa tak sah kalau tak baca langsung Quran. Sini dia sebut ma tayassara ma'aka minal Quran, apa yang termudah kepadamu daripada Al-Quran. Jadi hak mudah ni tidak semesti Fatihah. Hak mudah boleh jadi orang ni lebih mudah kepada dia surah Al-Kautsar, pendek lagi. Boleh jadi hak tu panjang lagi. Jadi kalau baca Quran sudah memadai dah, dia pegang dengan hak ni lah. Kalaulah dia kata kamu pegang kan Nabi SAW ajar ni, buat tadi dia tak buat benda hak rukun, sebab itulah jadi batas sembahyang tu. Mana ada sebut hak rukun sini baca Fatihahnya. Dia kata kalau kamu kata itu rukun, apa Nabi SAW tak ajar sini.
Sedangkan dia sini maqam ta'lim. Maqam ta'lim duk mengajar ni royak benda hak membatalkan. Apalagi kamu kata ni dia buat perkara yang membatalkan sembahyang. Sepatutnya Nabi SAW royaklah apa yang tidak membatalkan sembahyang. Ni mana baca Fatihah tidak membatalkan sembahyang, sebab tu tak sebut. Kalau tak baca Quran, tu baru batal sembahyang kata dia. Itulah cara-cara dia pegang, cara dia berdalil. Tak ada sebut Fatihah. Lepas tu dia mau pandai tak penting ke Fatihah? Tidak. Fatihah tu yang menyempurnakan sembahyang, dia kata. Orang lain kata tak, kena baca Fatihah. Sebab sebab dia kata dalam Quran tak ada sebut Fatihah. Mana ada sebut dalam sembahyang? Tak ada sebut. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Sebut baca ni hadis ni sesuai dengan ayat Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Sesuai dengan ayat Quran. Padahal Quran ada sekat tu. Fatihah tak ada kata dia. Sebab masalah tu maknina saat ni lah. Tak ada. Sebab tu kita tidak kata rukun. Tu cara dia, kaedah dia. Kan kalau kita mengikut kaedah, kalau nak kira tengok. Tadi Nabi SAW ajar. Ajar dia apa ada. Bila masuk dalam masjid, pergi sembahyang dulu. Maknanya adab, melaksanakan adab dengan Allah dulu. Lepas tu baru adab dengan Nabi dulu. Assalamualaikum. Beri salam. Ni pun begitu juga. Kalau dalam bab apa-apa pun kena utamakan Quran dulu. Lepas tu baru hadis. Dia bagi ikut tu lah cara kaedah dia. Kemudian engkau rokok hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau rokok sehingga engkau tetap rokok. Engkau tumakninah dalam rokok. Jadi demo ni kata tak boleh tu, tak ada tumakninah, tak sah sembahyang. Ni tengok ni, hatta tatma'inna. Ni pula kata tak apa kalau tak ada tumakninah. Pula apa tak adilah. Cuma ada tumakninah tu lebih molek, lebih molek. Jadi kita ambil molek-molek belakalah. Imam Abu Hanifah dia kata tidak wajib Fatihah. Dia kata molek juga kan. Bahkan dia kata wajib. Kita baca betul. Imam Abu Hanifah kata tumakninah tidak wajib, tidak rukun. Tapi orang-orang lain kata rukun. Dia pun kata kalau buat molek, kita buatlah. Buat kau molek tak apa. Semuanya dia tak saya kata siapa tak sah sembahyang. Sebab apa saat ni lah. Kalau tak sah sembahyang apa Nabi lak kata dia. Apa Nabi lak? Tak boleh lah. Apa kita lah kalau ketuk tak boleh terus sembahyang. Takut menyusah kau orang di belakang kau, kita kata ni banyak dah ni sah ni nak tubik lagu mana. Tak boleh. Nak terus sembahyang gitu dalam keadaan kita tak ada sembahyang. Tubik kira juga ke mana-mana. Ambil sembahyang. Mana boleh lak lagu tu. Menunjukkan tidak tak sah ni kata dia, cerita lain, cerita lain. Kemudian engkau angkat kepala sehingga engkau i'tidal, sehingga engkau tetap berdiri. Tetap berdiri itu maksudnya tumakninah dalam keadaan i'tidal. Kemudian engkau sujud sehingga engkau tumakninah dalam sujud itu, tetap dalam sujud itu. Kemudian engkau duduk sehingga engkau tetap duduk. Kemudian engkau lakukan begitu dalam sembahyangmu semua sekali. Dalam sembahyangmu semua sekali. Qala Al-Qa'nabi berkata, sebab Imam Abu Daud ambil daripada tok guru dia dalam meriwayatkan hadis ini dua orang. Cuba kita perhati. Wa bihi qala haddatsana Al-Qa'nabi qala haddatsana Anas yakni Ibn Iyad. Ini paling sanak, tukar sanak pula, sanak lain pula. Wa haddatsana Ibn al-Muthanna, Muhammad ibn al-Muthanna. Ini tok guru dia yang kedua. Tok guru dia yang kedua. Lepas tu dia kata wa hadza lafzu Ibn al-Muthanna. Hak dia nak ayat ni. Ni lafaz Ibn al-Muthanna. Dia apa ayatlah. Hak saat ni tu semua lafaz Ibn al-Muthanna. Maknanya dalam hak tadi tu kalau lafaz Qa'nabi lagu lain sikit lafaz dia tu. Walaupun makna dia sama. Lepas tu dia apa kata? Qala al-Qa'nabi an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Apa tujuan Imam Abu Daud mari benda lagu ni? Dia nak ayat perbezaan. Di sini ada perbezaan dalam riwayat ni, ada perbezaan dalam sanad dan juga ada perbezaan dalam matan dia. Itu tujuannya. Tadi kan kalau kita tengok riwayat Ibn al-Muthanna tadi, dia kata haddatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi. Dia sebut gitu.
Di sini Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Tadi tak ada Al-Maqburi. Itu beza dari segi sanad. Lepas tu tadi riwayat Ibn al-Muthanna Sa'id bin Abi Sa'id an abihi. Sa'id bin Abi Sa'id meriwayatkan daripada ayahnya, yakni Abi Sa'id, namanya Kaisan. An abihi. Dalam riwayat Qa'nabi ini dia tidak kata lagu itu. Dia meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi daripada Abi Hurairah. Tak ada an abihi, daripada ayahnya tu tak ada. Itu beza dari segi sanad. Apa makna? Maknanya kadang-kala ada juga dia riwayat ni, dia riwayat terus daripada Sa'id, terus daripada Abi Hurairah, tidak melalui ayah dia. Ada juga dia riwayat melalui ayah dia. Di tengah, di antara Sa'id tu dengan Abu Hurairah ada ayah Sa'id, iaitu Abu Sa'id itulah. Namanya Kaisan itu ada di celah. Itu tujuan. Lepas tu takut orang keluar Sa'id mana ni? Kalau kata Sa'id Maqburi, orang tahu lalu Sa'id Maqburi. Jadi riwayat ini memberi makna menjelaskan, menetapkan siapa yang dimaksudkan dengan Sa'id bin Abi Sa'id di sini, iaitu Al-Maqburi. Al-Maqburi. Jadi laqab, kunyah yang seumpama ni, semua ni menjelaskan kepada kita tentang perawi itu. Lepas tu dia cerita waqala fi akhirih. Dalam riwayat Qa'nabi ini, di akhir hadis ini Nabi SAW ada bersabda, fa idza fa'alta hadza. Jadi Imam Abu Daud nak cerita dalam riwayat Ibn Muthanna tak ada tambahan ini di akhir dia. Tapi dalam riwayat Qa'nabi ada. Dalam riwayat Qa'nabi ada. Ada lagu mana? Fa idza fa'alta hadza. Apabila engkau telah melakukan ini begini, faqad tammat salatuka, berarti telah sempurna sembahyangmu. Dan apa-apa yang engkau kurangi daripada sembahyangmu ini, berarti engkau telah kurangilah sesuatu daripada sembahyangmu. Itu hak beza daripada riwayat Ibn al-Muthanna tak ada ni. Dalam riwayat Qa'nabi ada ni. Lepas tu ada ni kita boleh pakai kau. Boleh pakai mengikut kaedah ziyadatul thiqah. Sebab Qa'nabi tu orang kuat juga. Dia bukan Ibn al-Muthanna saja yang kuatnya. Qa'nabi tu pun orang kuat juga. Bila orang kuat dia tambah, maknanya dia tahu lebih lagi daripada hak tadi. Hak tadi dia riwayat sekat mana dia tahu, ataupun kalau dia tahu juga dia ringkaskan riwayat dia, boleh jadi juga. Tapi hak ni dia tidak ringkas, dia sebut lagi. Ataupun kita kata hak tadi dia tahu sekat tu, hak ni tahu lebih, kita boleh pakai ziyadatul thiqah maqbulah. Itu mengikut kaedah hadis ziyadatul thiqah maqbulah. Dan apa yang kita dapat faham di sini, Imam Abu Hanifah pegang hak ni. Dia kata, tengok ujung hadis tu tadi, menunjukkan bahawa sembahyang ni Nabi SAW kata giulas mula sembahyang tak dimu, tak sembahyang lagi, tak sembahyang tu dengan sempurna. Mana dalil dia? Dia kata kalau mu buat semua tadi dengan ada tumak nindah, dengan gini-gini, sempurnalah sembahyangmu. Tapi kalau mu tak buat, berarti kamu kurangi. Bukan tak ada langsung, kurang jadi sembahyang. Tapi kalau buat semua jadi sempurna. Gitu. Kalau buat sempurna, kalau tak buat jadi tak sempurna. Tak sempurna ni bukan makna tak ada langsung. Sebab kita kata seorang tu kalau dia cacat, dia tu ada kok, ada. Cuma tak sempurna. Cacat lah. Kudung kau kita kata kapok, kau kita kata tak kata lah apa-apa pun. Tak sempurna, tapi dia tu ada juga kan. Bukan dia tak ada. Itu makna tidak sempurna, bukan makna tak jadi langsung. Mana dia ayat gitu? Faqad tammat, sempurna. Sempurna ni benda lagu mana? Dia kata. Lepas tu kalau kau kurangi apa-apa yang tersebut tadi, berarti engkau kurangkan daripada sembahyangmu. Kurang. Bukan makna tak ada langsung. Itu sebab kita kata tidak sempurna sembahyang tadi. Bukan siapa tak sah langsung. Dia perhati, dia tengok belakang depan, dia tengok belakang. Itulah cara ulama-ulama ni, dia teliti, halus. Cuma masing-masing nampak, ada orang lain tak nampak gitu. Dia nampak. Kadang-kadang dia tak nampak, orang lain nampak gitu. Benda-benda lain pun serupa ya. Kita tak boleh kata mana dia pandang gitu tapi dia tak faham, dia tak nampak. Hanya ada gitu. Muka manusia dia tak nampak. Nampak orang lain tu hendak wigi dia. Gitu jelah. Tapi tidak semestinya nampak ni dia nampak sama juga, tak juga. Jadi setara tu ya, kita tak boleh
mana merendah-rendahkan mana-mana pihak. Tidak, bukan begitu. Tuhan tak beri dia, Tuhan nak beri pahala kau dia ni, dia nampak. Dia pun buatlah kerja cara dia. Hak tak nampak biar. Hak tak nampak dia tak kata pula apalah dia mau gini. Ada dah. Masing-masing. Masing-masing. Lepas tu dia kata, wa qala fihi, dalam riwayat Qanabi ni ada lagi tambahan. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila engkau hendak bersembahyang, maka engkau sempurnakan wudu. Jadi semua perintah-perintah ni, isbaghil wudu ni, ini semua untuk menyempurnakan sembahyang. Isbaghul wudu, hak asasnya iaitu berwudu. Isbaghil wudu ni lebih lagi daripada tu, untuk sempurna semua. Sebab tu kata Imam Abu Hanifah, dia kata hadis-hadis ni menunjukkan alah kau sempurna ni. Kalau buat ni buat hak sempurna ni, kata dia. Bukan tak ada langsung, cuba tengok, kata dia. Fa asbighil wudu. Isbaghil wudu lah ke mana? Kalau ambil asma'iyah hak basuh muka 3 kali, hatu isbaghil wudu. Kalau basuh sekali tak sah. Sah, tidak isbagh. Menunjukkan hak Nabi arahkan di sini, amar ni, perintah di sini untuk kesempurnaan. Amar lin nadb ataupun lil wujub paling tinggi. Bukan untuk menyabitkan, bukan li itsbatir rukniyah, tidak. Bukan untuk mengisbatkan kerukunan mana-mana tadi, tidak. Dia kata gitu. Fa asbighil wudu, ada tambahan itu. Jadi kedua-dua tambahan ini tidak ada di dalam riwayat Ibnul Muthanna, tidak ada. Lepas tu an Ali ibn Yahya ibn Khallad an ammihi anna rajulan. Sekat tu dah. Wallahu a'lam.